Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, semua sudah bersedia untuk topik yang seterusnya pada malam ini, iaitu antara makanan yang sejuk ataupun makanan yang panas. Dalam bahasa tradisional Chinese medicine dipanggil yin untuk yang sejuk, yang untuk yang panas. Dalam bahasa Ayurvedic medicine, dia diiktiraf sebagai pranik yang positif atau pranik yang negatif. Okey, tapi yang kita nak fokus pada malam ini ialah campur sekali dengan petua orang-orang Melayu kita yang lama dulu. Okey, tok-tok kita ada sikit yang saya cerita malam ni, mungkin saya dapat, mungkin saya tak dapat. Kalau anda boleh tulis juga petua-petua orang tua-tua anda sekalian yang anda punya nenek-nenek dulu kata, oi tak boleh makan petula, tak boleh makan bayam, kangkung. Kebanyakan tu guna perkataan angin kan, tahu tak? Jadi angin-angin semua ni betul ada jawapannya, sebab bila masuk jadi serat tu, bila diproses, kalau ada fermentasi boleh jadi angin, betul juga. Tapi malam ni kita nak cerita tentang, kalau dah bersedia belum? Okey, tentang makanan yang memang membawa kesejukan kepada badan kita, dan ada juga makanan terutama sekali buah-buahan dan sayur-sayuran yang boleh menyebabkan badan kita rasa panas, okey, sampai tak boleh tidur malam pun ada, betul? Okey, ni di daerah-daerah atau kawasan negara-negara timur, maksudnya eastern countries, termasuk daripada China sampai kan Indonesia, kita termasuklah Malaysia kan, Thailand, terutama sekali Filipina, kita ada isu-isu ataupun makanan-makanan yang boleh kita cuba tengok-tengokkan, ya. Ada tak kaitan dengan kesihatan? Ada tak mitos? Ada tak kebenaran? Ada yang benar pun boleh kita guna pakai pun. Baik, sama ada you berada di Malaysia, Singapura atau Brunei atau Indonesia atau mana-mana pun, sila dengar, ya. Sebab bahasa yin and yang ni terkenal seluruh dunia. Cuma sejuk dengan panas ni mungkin orang tak berapa perasan, ataupun mungkin orang anggap dia sebagai benda yang kuno, tapi bagi saya ada kaitannya. Sebab apa? Ini dia jawapannya, ialah kita selalu memperlihatkan ataupun mempersepsikan makanan, terutama sekali buah-buahan dan sayur-sayuran ni adalah dari segi kalori, dari segi manfaat, nutrien, betul tak? Daripada minerals, vitamin, semua sekali lah, trace minerals, ada phytonutrient, ada anthocyanin, ada keratin dan sebagainya, betul? Vitamin A, D, E, K, fat soluble. Kalau B and C, kebanyakan daripada buah dan sayuran tu banyak B and C. Tetapi sebenarnya malam ni kita fokus kepada tenaga dan informasi. Yang ni adalah memerlukan sedikit terbuka fikiran, supaya anda tidak tertutup mengatakan, oh ini agak macam orang panggil apa, mitos, ataupun agak macam luar daripada sains yang tulen. Maklumlah, sains yang benar kena tengok, kena rasa, kena bau, betul tak? Tetapi bila tenaga, tapi sebenarnya betul. Kalau setengah makanan, contoh sekejap lagi, kalau saya cerita pasal durian aja, you dah tahu kan, dia tenaganya lain macam. Saya boleh jangkakan sebagian besar dah tulis kat situ kalau durian tu panas atau sejuk, betul tak? Betul, sebab kita berpengalaman orang kat Asia ni. Tapi kalau orang barat, dia tak tahu, tak pernah rasa dan tak boleh bau pun. Jadi mana dia nak tahu yang durian tu panas atau sejuk? Jadi ada kaitan dengan tenaga, satu. Nombor dua, informasi. Informasi ialah setiap makanan, anda pun mungkin dah boleh terbuka fikiran mengatakan dia adalah merupakan informasi yang disampaikan ke dalam badan kita melalui gelombang masing-masing. Sebab itulah buah yang warna merah, isi yang ada warna kuning, atau kebanyakan yang warna putih, sayur yang warna hijau, semua tu kenapa? Sebab Tuhan dah jadikan setiap warna tu juga ada dia punya, orang panggil, tenaga dan informasi. Contoh kalau beetroot kan merahnya, kenapa warna macam tu kan? Semua tu ada. Kenapa setengah makanan seperti daun salam atau moringa kenapa hijau, dan kenapa klorofil tu semua hijau pun ada sebabnya. Baik, malam ni
Kalau secara dasarnya tulis kat situ, kalau makanan-makanan ni secara global secara besaran big picture dahulu, iaitulah apa saja yang bitter ataupun yang sour, yang masam ataupun yang masing-masing makanan-makanan ni, termasuk sama ada dah siap atau tak siap, maksudnya raw ataupun you dah masak, dia merupakan makanan yin, makanan yang lembut ataupun makanan yang sejuk. Saya ulang lagi sekali, yang bitter, yang kelat, pahit, pahit is the right word, okay. Yang sour ataupun yang masam atau yang salty, termasuklah kalau you masuk sendiri garam-garam yang mineral yang baik-baik tu, semua bagus makanan ini, tapi dia diiktiraf sebagai yin. Yang kalau dia manis-manis, yang kalau dia pungent ataupun yang menyengat, apa macam halia, bawang kan, dia sampai berair mata semua tu, dan benda-benda yang manis, terlalu manis semua tu, dia adalah diiktiraf sebagai yang. Yang ni maksudnya yang panas ataupun yang lelaki lah, jantan. Tadi yang betina, tadi malam, yang ni siang. Faham tu? Okey, ada juga makanan yang daripada atas tanah ataupun satu jenis lagi makanan yang bawah tanah. Yang bawah tanah tu dipanggil yin, yang atas tanah yang keluarnya tumbuh semuanya, buah-buahan semua tu atas, itu dipanggil yang. Seronok kan kalau kita belajar macam tu, masuk akal juga. Sebab apa, bila kena matahari dia berbuah kebanyakannya kat atas tanah semua tu, you boleh petik-petik semua tu, itu dipanggil yang food, makanan yang. Kalau daripada bawah, daripada tubers, akar-akar, keladi, inilah ubi yang you kena cabut daripada bawah tu, ke kacang semua, kalau daripada yang bawah tu, itu dipanggil yin food. Okey, jadi you dah dapat pelajaran sikit. Beginilah, kita mulakan dengan apa pun, kita tak boleh makan terlalu banyak yin ataupun terlalu banyak yang sahaja. Maksudnya kita kena balance. Contoh, kalau ambil yin food, makanan seperti benda-benda yang berkemikal, ada ubat-ubatan, semua tu dipanggil yin. Benda yang beralkohol, ada gula, ada benda-benda yang honey dengan spice, coklat-coklat yang banyak gula semua tu, sampai takat teh yang kalau teh hijau tu bagus lagi. Kalau teh yang campur dengan teh zaman moden ni, ada 3 in 1 semua tu, itu semua dia dah panggil teruk makanan-makanan yang yin. Yin tu maksudnya sejuk. Okey, kalau yang kebanyakan daripada makanan yang berasas daripada yang ada mata dan ada kaki, termasuk telur sekali, keluaran-keluaran daripada binatang seperti inilah, termasuk telur ikan pun, ataupun ketam, udang, red meat, daging merah, termasuk ikan ataupun daging putih seperti ayam, semua pun dah dikira sebagai makanan yang. So jadi dua-dua ni ekstrim. Jadi yang tengah-tengah tu seperti vegetables, nuts and seeds, legume, lentils, dal, kacang kuda semua tu, ataupun whole grain, biji-biji yang belum lagi di polish, semua tu diiktiraf sebagai makanan yang balance, tengah-tengah. Baik, sekarang macam mana you nak tahu you panas tak panas? Okey, contoh, kadang-kadang kita perasan tak, kita excessive sweating. Dulu kurang sangat nak berpeluh biasa-biasa ni, tapi sekarang kalau you kat office pun senang berpeluh. Ni antara menyebabkan you kena suspect you tu panas dalam you. Okey, dalaman you ada reflux, kalau acid selalu senang gastrik, ada senang dapat ulcer mulut you ataupun perut you, senang dapat ulu hati ni sakit, burn, heartburn. Pernah dengar? Atau you badan you senang ada inflamasi, senang dapat joint pain, sakit-sakit sendi. Orang yang selalu indigestion, masalah IBS, tahu IBS? Irritable Bowel Syndrome, senang-senang you cirit, kadang-kadang you pergi jumpa doktor, skop dan tak sebagainya, badan tu sentiasa tak sedap je. Okey, panas. Lepas tu senang dapat nose bleeding, berdarah hidung. Ingat tak? Okey. So ada senang dapat sikit-sikit nak demam, nafas you berbau, bukan nafas saja, body you pun orang tak boleh dekat dah. Sekarang masuk satu lift, dia bagi you masuk dulu, biar you naik dulu. Jangan sampai macam tu, okey. Dan kulit kita nampak macam oily all the time, senang naik acne, jerawat dan rashes. Dan dari segi mental pula, you punya emosi you senang sangat sensitif, orang tak boleh sentuh sikit lah, maksudnya tak boleh kacau, tak boleh kata apa-apa, anger, senang marah, irritable, ni lah
saya kata apa tadi, tak boleh diganggu lah, sensitif. Senang frust, sikit-sikit frust, senang tak sabar, senang melenting, suka criticize orang, suka bagi judgement. You yang suka nak judge orang sama ada orang betul tak betul, you saja yang mulalah tu. Dan you tak boleh tolerate intolerance, tak sabar lah pendek cerita. Okey, dan perfectionist, you tak boleh atur kasut pun mesti 2 cm anak you punya, cucu you punya. Kalau kereta tu kalau tak masuk 1 inci dalam tayar dia, tempat yang asal dia, suruh buat lain. Tu parking kereta contoh. Ada kan orang macam tu? Ada. Anda ada macam tu ke? Cuba tengok balik kenapa kadang-kadang you senang dapat masalah pencernaan dan sebagainya. Ini dipanggil panas, badan panas. Faham tak faham? Okey, jadi makanan-makanan yang harus you cuba cari, ni dia, ialah makanan yang menyejukkan lah. Kalau panas, you pergi makan durian juga lagi panas lah. Okey, so durian is not for you, for this. Okey, ni adalah bagi mereka yang kalau dapat manggis, cerita makanan kita dulu. Okey, kalau dapat pisang, kalau boleh buat teh pudina, campur sikit lemon ke, campur dengan madu, boleh. Okey, lagi kalau nak masalah style, apple yang terbaik. Avocado ni kat mana letak pun hidup lah dia. Boleh ambil kurma, yes, kurma. Boleh ambil buah tin. Orang kata jaga baik-baik kalau lepas beranak ni, petola atau ketola. You panggil apa? Petola ya? Okey, so petola boleh untuk orang yang panas badan dia. Okey, pucuk-pucuk paku, pucuk ubi kayu, semua jenis pucuk-pucuk ni insyaAllah not much a problem lah. Okey, buah grape, anggur, honeydew, semua jenis lemon ataupun citrus, buah-buahan yang kononnya berasid kat luar, tapi no problem, you masuk dalam, dia menyejukkan. Lime, lemon, watermelon pun boleh, limau Bali pun boleh, semua jenis limau. Buah kiwi very good, buah pear, buah delima antara the best. Semua jenis berry, tak kira lah raspberry ke, cranberry ke, apa lagi, blackberry, strawberry pun boleh. Lepas tu pisang kaki, malam tu saya cerita tentang pisang kaki. Ada lagi sikit lagi, kalau nak ambil vegetable pula, ambil beetroot, ambil apa lagi, beet greens. Dia punya sayur dia tu, bukan ubi dia saja, bukan dia punya bulb tu saja, tapi dia punya sayur tu bagus. Kalau nak buat sayur lah, brokoli biasa, green salad, one of the best. Sebab itulah tak rugi you ikut D&D diet kan. Saya pun bersyukurlah Tuhan bagi buka minda untuk mendekati kepada bahan-bahan yang berikutan dengan D&D diet tu. Green vegetable is always there, mesti ada dalam tu. Okey, sambung lagi. Cendawan, buah peria, buah terung, lagi setengah orang tak boleh ambil terung, jangan Okey, some people can. Okey, no problem. Saya cerita ni secara am dulu. Hari tu kita cerita apa, labu kundur, tomato boleh, cauliflower, celery biasalah one of the best. You tolong belajar main dengan celery. Lepas tu daun sadri, daun sup kan. Okey, cilantro, bahasa Inggerisnya. Lepas tu alfalfa, kubis boleh, kubis bunga. Okey, air bali, timun, lepas tu lettuce, bayam. Bagi mereka yang boleh makan bayam, setengah orang dia pantang betul bayam dengan kangkung ni, tapi sebenarnya bayam dengan kangkung memang penyejuk. Kalau tak nak cucumber, ada satu jenis lagi nama zucchini, dia macam timun jugalah. Lepas tu kalau saya selalu kata teh, ada satu teh bunga kekwa, tahu tak? Chrysanthemum tea yang Chinese duk jual tepi jalan dulu. Saya masih ingat kat sekolah masa saya muda-muda kecil-kecil dululah. Okey, balik sekolah nak jalan kan, daripada sekolah nak pergi ke stesen bas tu dekat 1-2 kilometer juga kena jalan. Okey, tapi tepi-tepi jalan tu nanti ada Chinese akan jual Chinese tea. Lepas tu dia suka jual teh chrysanthemum ni. Rupanya dia penyejuk. Very good. Chinese memang pandai benda-benda macam ni. So you jangan lupa kepada sengkuang pun. Tahu sengkuang? Okey. Baik, lain pada tu, siapa yang nak makan juga sedikit egg, telur ayam kampung boleh.
Saya kata apa, kalau dapat seafood, tapi tak tahulah sama ada seafood you all bebas daripada mercury tak. Okay, right. Apapun cooling spices, you boleh ambil dengan mint tu pudina lah. Lepas tu boleh ambil dengan koriander, lepas tu teh hijau, minyak bijan. Saya jarang main dengan minyak bijan ni. Okay, bijirin dan nuts and seed, chickpeas, gandum. Gandum yang belum diproses. Lepas tu kacang hijau, dan last sekali ialah barley. Banyak dah tu saya bagi. Cukup alright. Sekarang tiba masanya kita pergi dia other side pula. Tadi untuk yang anda yang panas, sekarang saya cerita orang yang opposite pula, yang macam hypothyroid. Jangan-jangan you ada hypothyroid. Tadi bunyi macam hyperthyroid kan, suka sweat dan sebagainya. Bayangkan tadi you tak ada masalah thyroid lah. Kalau ada masalah thyroid, you kena betulkan thyroid you dulu. Okay, baru fokus kepada makanan ni. Ni biasa-biasa pun tiba-tiba you rasa sejuk je, dan badan you senang ada mucus, senang keluar lendir-lendir kan. Selalu saya kata orang yang senang beringus, senang dapat sinus, senang jam lah you punya exhaust. Maksudnya selalu sangat nak bersin, pagi-pagi tu rasa sok-sek. Dia congestion, dia jam dia punya rongga-rongga dia tu. Lepas tu selalunya dia orang pun ada masalah respiratory, maksudnya pernafasan, paru-paru, sinusitis, dapat sesama, asma kalau kerap sangat daripada biasa. So you kena check badan you dah mula sejuk, dan you suka nak pakai jaket, senang-senang nak selimut je badan you kan, yang tak boleh pasang kipas, aircon kalau boleh tak mau bawah pada 20-22 degree centigrade tu. So you kena jaga baik. Dan selalu you oversleep. Terlepas je tidur tu memang orang tak tolong kejut, you tak bangun lah. Dan you punya kulit memang clammy, cold and clammy, maksudnya sejuk lah. Dan kadang-kadang sampai nampak pucat pun. Mungkin ada masalah lain juga, kena check ada masalah hemoglobin juga pun. Tapi dari segi pergerakan you, orang utara panggil laih. Tak laih dah, rasa macam slow je, heret kaki je nak berjalan. Lepas tu you macam melekat-lekat kat kerusi je, malas nak bangun daripada sofa tu, faham? Emosi you selalu sentimental, you jenis romantik sikit. Bukan romantik lah, sebenarnya you murung ni, low motivasi you tak berapa, excitement you orang semua ada semangat, you tak apalah, kau pergilah dulu, aku nak buat macam mana, nasib dah macam ni. Macam tu punya perangai. Lepas tu you senang attach kepada orang yang suka dengar you, suka jaga you, memang you sukalah kat dia. Maksudnya you senang nak berkepit. Dan possessive, you jadi possessive, you tak lepaskan orang yang suka sikit je kat you mesti nak rapat dengan dia. Dan kadang-kadang you jadi tamak pula, nak kaut semua. Dan ada sikit perangai-perangai, ciri-ciri attitude degil, stubborn. Okay. Dan kadang-kadang bukan stubborn aja, yang teruk sekali ialah you complacent. Dah tak mau buat apa dah, tak apa dah, cukup dah, jenis macam tu lah. Jadi orang macam ni dia kena cari makanan yang memanaskan. Jadi kita cerita buah dululah, buah dengan sayur. Kan malam ni buah, tadi saya dah kata D24 ataupun D24 dah tak syok kan. Apa tu orang panggil apa? Blackthorn sekarang. Okay, so Musang King, carilah sekali-sekali bagi panaskan sikit badan tu, boleh. Buah nangka, buah apricot, buah raspberry, all the berry tadi masih boleh. Dia berry ni dia mainkan peranan dua belah, kat sana pun boleh, nak bagi sejuk, nak bagi panas pun boleh. Okay. Tapi buah cherry yang bagus, buah-buahan seperti buah berangan pun boleh. Itu saya cerita tentang berangan. Berangan dia bagi panas balik. Air kelapa, tadi saya lupa nak cerita. Air kelapa kan tadi, saya lupa nak cerita. Sebab masa nak sejukkan pakai air kelapa, masa nak panaskan pakai isi kelapa. Faham? Isi dia memanaskan. Air kelapa muda lah. Okay, right. So isi saya kata apa, memanaskan. Lepas tu you ambil buah hijau, anggur hijau. Tadi anggur mungkin anggur biasa-biasa je, warna yang ungu atau purple atau dark, hitam-hitam punya anggur tu. Tapi yang ni khas untuk hijau, untuk nak memanaskan badan, anggur hijau, grapefruit.
tahu yang masam tu. Buah kiwi lagi sekali, buah lemon pun boleh dua-dua belah, sana pun boleh, sini pun boleh, buah orange lagi sekali. Tapi datang tiba masanya rupanya papaya tu memanaskan. Buah papaya. Lepas tu buah peach, buah pineapple, nanas. Lagi sekali kalau you ada coklat yang hot chocolate ataupun bukan hot chocolate saja, maksud saya apa, dark chocolate, pastinya tak ada susu, tak ada gula lah, baru best. Yang minimumnya berapa? 72% dark chocolate. Dari segi sayur pula tak banyak dia bagi list yang saya boleh belajar pun. Carrot, mustard green, tapi banyak pakai inilah, anda sekalian, banyak pakai herba, rempah, rimpang. Okey. Jadi rempah-rempah ni seperti ginger, baguslah, halia, biasalah, turmeric, kunyit dan bawang putih. Tiga-tiga ni memang mainkan peranan penting. Cumin, semua jenis-jenis jintan-jintan. Kalau you dapat cinnamon, kayu manis, dapat pepper, black pepper, lada-lada, terutama sekali lada hitam dengan turmeric tadi, you mainkan untuk you minum, you buat teh, campur dengan lemon, campur dengan honey sikit, you amalkan supaya badan you panas balik. Kadang-kadang you tak perlu lebih pada berhari-hari. Bila badan you dah segar balik, you ikut balik makanan yang balance, ya. Semua masa ni you kena lebihkan makanan yang panaskan badan, memanaskan, yang food. Yang tadi yin. Okay, so apa saya kata tadi, makanan seperti basil, cumin saya dah ceritakan, habatus sauda yang saya buat macam haba gel tu very good. Okay, you jangan lupa kepada yang selalunya, kalau boleh, saya minta you ingat balik pada kopi. Kopi boleh meningkatkan balik you punya mood, supaya kan kopi tu ada kebaikan untuk liver dan sebagainya. Ada satu lagi rosemary, ataupun you suka ambil cuka sikit pun bagus kan, apple cider vinegar, cuka fig, cuka kurma. Okey, satu lagi dia orang kata beras pulut boleh memanaskan badan. Wah, ini jaga baik, jangan banyak sangat, takkan nak makan beras pulut je kan, tu tak. Alright, sawi okey. Lain pada tu tinggal garlic pun saya dah cerita. Satu lagi clove tu Melayu kita apa, halba ya, okey. Pendek cerita, kebanyakan daripada spices, herba-herba, rempah-rempah ratus tu memang bagus untuk memanaskan badan kita. Dan semoga you bila sihat balik tu, you ikut balik D&D diet macam biasa. Pagi air, lepas tu cari apa orang panggil, celery, selang petang-petang sikit atau tengah hari, ataupun pukul 10-11 kudapan tu dengan air bali. Buahan tu jangan lupa, sayur, ulam. Balik pada kacang kita besok nanti, ke kacang pun boleh juga untuk nak balancekan balik. Lepas tu puasa, ikut yang saya cerita malam ni, dan lebih pada terbaik saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada waktu yang terdekat, dan selalu saya mendoakan dengan ikhlas sebenar-benarnya supaya anda dalam keadaan dunia bahagia di sini dan akhirat syurga. InsyaAllah kita pergi bersama, insyaAllah. Okey, yang penting ialah let go and feel good all the time. Bye, jumpa lagi.